المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على آله وصحبه وذريته وأصحابه التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والذين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kurnianya kita dipilih sekali lagi oleh Allah pada tahun ini pada bulan Ramadan untuk kita diberikan nafas, diberikan atas kuasa Allah Taala dan bergerak kita atas kudrah Allah dan atas segala-gala tujuh sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah dan segalanya berkudrah atas terletak atas pilihannya. Dan kita antara nama-nama calon yang dipilih untuk bersama di bulan Ramadan dan Mubarak, maka panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kalau disekarangkan oleh beberapa Ramadan Al-Burti, Yusuf Al-Qadawi, Habib Umar Al-Hafiz, golongan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala berada di bulan Ramadan pada zaman kamu hanyalah segelintir sahaja, 1% ke 2% sahaja. Mana selebihnya 99%, 98% semuanya telah kembali ke rahmatullah. Maksudnya semua zaman Nabi Adam AS sehinggalah ke zaman kita, arwah bapa kita, mak kita, arwah nenek kita, arwah tok kita, semuanya tidak dapat merasai nikmat bulan Ramadan ketika ini sedang kita bergembira di sini. Dan di kesempatan bulan Ramadan itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala mempersujudkan dirinya kepada baginda kerana mohon kepada baginda supaya diadakan Ramadan setiap bulan. Sebab fadilat bulan Ramadan ni Allah Ta'ala letakkan lebih daripada, susah nak cakap, terlalu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu kasihnya kepada makhluk, sehingga terkandung kalau kita mengaji dan faham tentang surah Al-Qadr, iaitu berkenaan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa ayat tersebut tersembunyi satu perkataan yang mana Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran pada bulan Lailatul Qadar, sehinggalah banyak ayat-ayat, bukan semua tapi lebih daripada 50% Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran semuanya pada bulan-bulan Ramadan dan Mubarak. Bukan semua, tetapi ada juga bulan-bulan yang lain. Tetapi segelintir kalau kita mengaji tafsir atau bani tafsir daripada Ibnu Katsir, semuanya Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sehingga kan baginda agak pelik. Dan satu ketika turunnya surah Al-Fadr, sehingga kan Nabi Muhammad SAW berhenti perjalanannya sehingga tersetak kaki baginda disebabkan atas ayat yang terkandung pada surah Al-Fadr. Sebab apa? Turunnya wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah, Nabi tanya kepada Jibril AS, apakah dia? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah dia malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Iaitu lebih baik daripada 1000 malam. Yang takkan sama satu malam tersebut. Tetapi satu malam tersebut cuma satu saja dari 10 malam. Iaitu pun Allah bagi ruang lagi malam-malam ganjil pula. Itu 5 kali saja. Tetapi 5 kali itulah malam-malam ganjil para ulama menasihatkan kita untuk menghimpunkan diri kita. Sebab kenapa? Malam-malam ganjil itu sebab seluruhkan kita menghimpunkan diri kita. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sebab Allah yang aturkan semua kita punya kehidupan, sehingga apa yang kita minta bukan setakat minta ampun pada Allah, tetapi Allah mengkurniakan kepada kita satu benda yang mana segala keampunan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah SAW dalam kisah kita ngaji, dan saya fahami daripada guru-guru ulama-ulama daripada wasilah baginda, sudah tidak cukupkah bulan pengampunan yang Allah telah berikan kepada kita? Dan sudah tidak cukupkah pahala sunat yang Allah naikkan sehingga menjadi pahala wajib? Dan sudah tidak cukupkah pahala wajib ditambahkan dengan 70 hingga 700 kali ganda? Dan Allah menutupkan pula pintu neraka.
Dan Allah membukakan pintu syurga, dan Allah memberi ruang, dan iblis pula diikat oleh Allah SWT, sehingga ganjaran pahala yang kita lakukan bulan Ramadan tak sama pada bulan-bulan yang lain. Ditambah pada 10 terakhir ini pula Allah turunkan lagi ayat berkenaan dengan Lailatul Qadar, iaitu Allah katakan tentang tidak ada sama pun pengertian malam Lailatul Qadar yang tidak sama pada bulan yang lain. Maka pengorbanan itu dikatakan Asyahrul Ramadan, yang Nabi sebut tentang bulan Ramadan tak ada sama dengan bulan lain. Sebab bulan Ramadan ni satu bulan yang mana amat-amat kita minta sangat. Dan saya berkongsikan benda ini adalah untuk diri saya dan ini juga, dan untuk anda, yang mana kalau kita faham tentang kitab Imam Ghazali, bagaimana kita kupas, walaupun ada yang mengetahui, tapi kita kupaskan balik sekali lagi. Macam mana saya dalam bulan subuh tadi pun saya kupaskan juga benda ini. Maka berkenaan yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kita khawatir kalau kita dihijab oleh Allah SWT. Hijab ni satu fenomena yang berlaku pada seseorang manusia, atau senario yang terjadi kepada seseorang yang Allah hijabkan, tapi dia tidak akan perasan dia dihijab oleh Allah. Ini kita takut sekali. Apa itu hijab? Hijab itu dua perkara. Satu, hijab daripada syariah dan hakikat, itu zahir dan batin. Dan yang kedua adalah hijab dari segi batinnya. Zahirnya Allah tak hijab, tapi batinnya Allah hijab. Tetapi yang paling kita takut yang pertama, itu zahir dan batin dia. Maksudnya dia buat jahat, kemudian hati dia langsung tak ada Allah. Maksudnya bulan puasa, dia tak puasa, dia tak ditarawih, dia tak dengar kuliah, dia tak sembahyang, malah berjudi pula. Contoh, ni dikatakan Allah telah menghijab dia dan juga perangai dia. Tetapi bukan itu yang kita nak bicara. Tetapi kita bicara adalah bicara yang menghijabkan hati, yang mana dalam hadis At-Tabrani yang menceritakan wa izama yang zuru ila qulubikum, ya Allah mereka adalah qulubikum, wa amalikum tu jatuh nombor 2. Sebab Allah, kita hairan ada segelintir, dan saya menyeru dan saya syukur sedari ini dia mendahulukan kuliah dan juga tarawih serentak sekali. Bagus, walaupun 10 minit pun tak apa. Sebab kalau satu daripada, kalau saya ambil kitab, saya suka ambil kitab ni sebab saya nak tunjukkan kepada kita, mungkin kalau orang tak percaya kita boleh buka balik. Apa kata Imam Ghazali? Kalau Imam Ghazali kita tak mampu mau dengar cerita dia, macam mana kita nak tahu cerita Rasulullah, sedangkan wajah-wajah kesayangan Rasulullah SAW adalah pewaris dia. Itu seperti Syekh Qadir Jalani, Hasan Basri dan juga Imam Ghazali contoh. Imam Ghazali kata salah satu daripada yang berbeza Allah SWT, orang yang di mana dia pekakan hati tersebut, mereka lebih, orang yang Allah bukakan hijab tersebut, dia lebih mendahulukan perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Maksudnya dalam hal begini di bulan Ramadan Al-Mubarak, tidak pula malam Lailatul Qadar, adalah satu perkara yang mana mendengar kuliah itu adalah fardu ain, wajib. Dan kuliah itu adalah wajib, dan tarawih itu adalah sunat muakkad. Maka mana harus didahulukan? Kata Imam Ghazali, apabila dia dapat membezakan, dia akan mendahulukan perkara-perkara yang wajib, didahulukan, baru dia akan membuatkan perkara-perkara yang sunat. Wah, ini nampak. Kadang-kadang paling golongan orang beberapa, saya tak ampun, tak maaf, ada orang dia tak suka pada dengan kuliah, sedangkan kuliah agama itu adalah fardu ain, wajib. Sedangkan perkara begini, maka iblis meletakkan dirinya mendahulukan perkara-perkara sunat, hinggakan penumpuan terhadap perkara wajib itu tidak dicenderungkan ke dalam hati. Ini salah satu hijab yang ditakuti oleh Imam Ghazali. Ini kita main takut. Sebab apa? Imam Ghazali kata kalau orang yang suka buat perkara sunat kalau orang rugi, tak salah, tak dosa pun, maka rugilah dia. Sebab kita buat perkara wajib yang anda dengar akan hadirkan dalam majlis kuliah agama, ini adalah benda fardu ain. Kalau saya pergi pondok dulu, guru saya kata kita buat kuliah tausiah kejap 5 minit jadilah. Lepas 5 minit baru dia buat tarawih. 5 minit pun. Sebab apa? Kuliah itu adalah wajib. Malah Nabi desak kalau orang tak ada fardu kifayah yang lain duduk di luar masjid, dengar kuliah, maka datang ke masjid, dengar kuliah dulu, baru kita boleh buat, kita hentikan perjalanan musafir kita dan sambung balik pengajian. Dan Muhammad SAW pernah berada di dalam satu perjalanan di dalam Madinatul Munawwarah, dan satu surau, satu masjid yang begitu kecil. Saya dah lupa nama masjid tersebut, telah dihadirkan oleh beberapa ulama-ulama tasawuf. Salah satu daripada orang penghafal Quran, Amr bin Am. Ini bukan berlaku bulan Ramadan. Dan Nabi ketika itu nak mengajar dan melatihkan Sayyidina Ali dalam wajan untuk melatih dalam golongan orang sedang berperang. Dalam satu latihan, dia nak bawa Sayyidina Ali pergi berperang. Lagi ketika itu benda fardu kifayah. Tiba-tiba Amr bin Am
sedang mengadakan satu kuliah tentang Al-Quran Al-Karim di dalam satu masjid di dalam Madinatul Munawwarah, di dalam satu bandar. Baginda mengatakan itu dan menasihati Sayyidina Ali. Apa kata kita dengar sahabat kita dan menceritakan tentang kuliah dahulu, kemudian baru kita sambung pengajian kita dengan Sayyidina Ali. Maka nampak tak betapa pentingnya sehingga Rasulullah SAW satu tahap yang mana cintanya kepada Allah dan Allah mengasihinya sehingga letakkan dia sebagai kekasih Allah SWT pun merendahkan dirinya mendengarkan tausiah nafsiah yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal. Kemudian selepas habis bahasa tersebut, Rasulullah SAW teruskan perjalanannya untuk mengiringi Sayyidina Ali dalam latihan. Ketika latihan disebutkan latihan apa? Memanah, yang disebutkan dalam perang Tabuk, dalam ujian untuk menuju kepada peperangan. Ini adalah satu benda yang harus kita fahami, bahawa semuanya ada kalanya kita dapat di bulan Ramadan adalah kita menolak dan mengkritik, membuat sesuatu perkara yang wajib, malah kita mengagung-agungkan perkara yang sunat. Ini satu benda yang salah. Tapi tak ada dosa. Kalau kita ambil pada Imam Syafi'i, tidak ada dosa kan? Maka tak ada dosa besar tidak. Tetapi rugilah apabila kita 10 malam terakhir tidak mendahulukan dua perkara. Kita sebut dalam perkara hijab diterangkan oleh Imam Ghazali, ada satu benda yang membawa kepada hati kita didindingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikata salah satu sahabat tanya pada Imam Ghazali, "Ya Imam Ghazali, apakah salah satu yang membuatkan kau mengatakan kalau aku dibukakan hijab tersebut ditambah pula bulan Ramadan, bagaimana aku nak buka hijab tersebut?" Buka ni, Imam Ghazali kata bukan boleh buka ambil kunci, boleh buka hijab bukan buka-buka. Okey, hari ni kita buka hijab, hari ni kita boleh nampak kita punya pahala. Tidak. Itu sebab Syekh Qadir Jalani kata, kalau katalah dibukakan sesuatu perkara yang Allah turunkan limpahan syurga dan neraka, serta Allah bukakan pahala dan dosa, ternyata orang takkan buat kerja punya. Orang akan masuk dekat dalam masjid je, kumpul dalam masjid awal, besar 16 tingkat pun. Kata apa? Kata ulama-ulama, masjid berapa tingkat pun akan penuh juga. So apa dia nampak kan? Sebab Nabi suruh kita hablum minallah hablum minan nas. Maksudnya hubungan Allah dengan manusia kita kena setarakan. Daripada dunia dan akhirat kita kena setarakan. Sebab Allah tu Maha Pengasih, dia tahu. Kalau aku tak turunkan benda ni, yang tak dapat merasai benda tu alladzina yu'minuna bil ghaib. Perkara-perkara yang tentang ghaib ini hanyalah kepada wa yuqimuna solat. Orang yakin dengan solat saja, baru dia akan merasai Allah akan bayar ganjaran tersebut ketika hari kiamat. Bukan dia sekarang. Tapi kita nak sekarang, kita nak cepat. Kita nak bonus sekarang, kita nak dapat segala sekarang, semua nak cepat. Jadi itulah innallaha ma'as sabirin. Allah turunkan sabar ni supaya kita ada kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Orang kritik, orang betul, kita sabar je. Ini satu ujian Allah Ta'ala tingkatkan. Dan segala ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua Allah bagikan semua ujian ni semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Allah tak akan bagi ujian kepada kita yang tak mampu kita pikul. Dan jangan khawatir. Dan jangan pula kita cabar pula ulama. Kata, ustaz tu mana tahu. Tak, sebenarnya janji Allah, bukan janji ustaz. Bukan janji ulama, bukan janji imam, bukan janji para masyayikh, bukan janji wali Allah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu khawatir dia tak ujian-ujian ni, sebab ujian ni semua Allah berikan cukup ringan. Maka itu sebab dalam pembentukan untuk membuka hijab. Maka kata Imam Ghazali 3 perkara hijab tersebut akan dibuka. Salah satu dia adalah kasyaf qalbi. Kedua adalah kasyaf sami. Yang ketiga adalah kasyaf basari. Apa itu kasyaf qalbi? Apabila Imam Ghazali menyebut hatinya sudah cenderung melakukan kebaikan, itulah salah satu daripada Allah membuka hijab tersebut. Apa salah satunya? Contoh, dia pergi sembahyang tarawih. Ada orang pergi puasa bulan Ramadan, tetapi hatinya masih sifat kotor, takabur, rujuk, riak. Walaupun dia pergi tarawih 20 rakaat, 3 tarawih terbitin, kemudian dia sembahyang 5 waktu, pergi umrah pula, tetapi hatinya ada sifat susah nak buat kebaikan. Contoh banyak perkara-perkara berlaku di akhir zaman. Sehingga kan Nabi menurunkan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Al-Qawani, wa inna Allah wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah memandang kamu dahulu adalah hati kamu, dan kemudian barulah amal kamu. Ini berbalik, sebab inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum. Ya Allah tidak akan melihat rupa kita dan juga kepada harta kita. Allah tak pandang. Sebab rupa dan harta kita Allah yang atur. Kenapa pula Allah nak tengok balik harta kita yang Allah berikan? Kenapa Allah nak tengok rupa kita? Sedang Allah yang ciptakan muka kita, 4 segi, hujung, bulan, semua Allah yang ciptakan. Maka itu sebab dalam kita terkeliru dalam memilih mana satu kebaikan, mana satu kejahatan. Inilah tanda orang yang dihijab oleh Allah bila hatinya selalu cenderung melakukan kejahatan. Apabila dia berpuasa, hatinya masih lagi tidak bersih. Itu sebab dalam mujahadah kepada Allah Ta'ala,
Maka kata Imam Ghazali, turunkan Islam itu di dalam agama itu 3 perkara. Pertama adalah tauhid, kedua adalah fiqh, yang ketiga adalah tasawuf. Apa maksud tasawuf? Tasawuf adalah menyucikan hatinya. Itu sebab orang yang berusaha untuk mencenderung, untuk menyucikan hatinya adalah golongan orang yang sentiasa di dalam pilihan para ulama dan para anbiya. Jadi pewaris Nabi Muhammad SAW kita ambil daripada zaman-zaman dikisah Hasan Basri, seorang wali Allah Ta'ala, anak angkat kepada Rasulullah SAW. Hasan Basri ini keluarga baginda yang membela Hasan sehingga dia dibesarkan di Basrah. Itu sebab namanya Hasan Basri. Dia adalah seorang yang terlalu cenderung untuk menyucikan hati dia. Walaupun masyarakat ketika dia di Basrah, dia difitnah oleh beberapa masyarakat sehingga dia berada di Damsyik, Syria dan juga di Iraq. Orang kutuk dia gila, tetapi dia tidak heran. Di bulan Ramadan, hidupnya hanyalah menyerahkan dirinya kepada Allah, kerana dia merebut peluang malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Apa maksudnya? Supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah memilih kita pada 10 bulan terakhir ini mendekatkan diri kita di masjid-masjid, dan supaya kita menghilangkan sifat mazmumah, dan sifat mahmudah itu akan diperoleh lagi dengan mengekalkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya Allah meletakkan jiwanya sentiasa tenang. Tak kisah orang butuh apa pun dia tenang. Redha dan meredai. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya apa dia bukan setakat redha, tapi dia meredai. Dia bukan meredai, tapi dia redha. Kedua-duanya ada. Dan dalam hubungan kita bersama dengan Allah SWT itu, barulah Allah sebut fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Baru orang yang dihamba kepada aku, barulah aku boleh masuk dalam syurga. Sebab ayat tersebut adalah satu platform yang mana dibocorkan oleh Allah SWT surat Al-Fat, yang untuk membukakan kalau orang di hati dia mati, dia baca ayat tu pun dia tak akan tenang. Dia biasa je. Wa fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Maksudnya Allah kata kamu jadi hamba aku baru masuk syurga. Tak ada apa-apa ayat tu pada orang hati dia mati. Maksudnya Allah menyuruh kita menjadi hamba sebenar-benar hamba kepada Allah. Yang disebutkan sebagai ayat fakir ila Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Zariyat ayat ke-56. Allah tidak ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menghambakan diri kepada aku, kata Allah SWT. Maka dalam asal ini juga dikatakan orang hatinya cenderung, iaitu Allah telah membukakan. Salah satu dia adalah hati kita. Hati kita tiba-tiba jadi bersih. Kita nak pergi masjid, contoh pukul 6 petang tadi kita pergi tarawih, kita dah ada appointment dah. Maksudnya ini appointment aku dengan Allah. Hari ni pukul 5 maghrib kan ada kuliah, sampai kali hamba yang daim ini, maka dah berebut keluar untuk dapat dalam kuliah tersebut, untuk datang menghadirkan diri. Lepas tu ada tarawih pula. Kalau orang di hati tidak ada Allah, walaupun dia berada di bulan Ramadan, maka dia berusaha untuk mengelak kuliah, dia berusaha untuk mengelak kepada benda-benda membawa kepada kebaikan. Ini dia kata. Itu sebab pagi ini satu benda yang amat-amat saya suka menekankan buat pagi, sebab mendidik diri saya hina ni juga. Sebab kenapa? Kalau orang tidak mendidik hati ni, sia-sia. Imam Ghazali kata, apalah guna kalau aku beribadah 1000 tahun, 1000 rakaat, tidak ada guna kalau hati aku tidak dipilih oleh Allah Ta'ala melakukan kebaikan. Dan hati aku dalam musuh. Betul. Kita pakai jubah, kita pakai zahir kita cantik, sebab Ismail Mamus kata apa? Dia kata berdiri dalam masjid 16 tingkat pun takkan kena kalau dia nampak tentang pahala dosa Allah Ta'ala. Ni sebab kenapa? Kecenderungan orang nak menyucikan hati ni amat-amat ditunggu oleh para wali Allah SWT. Ini kasyaf pagi. Yang kedua disebutkan oleh Imam Ghazali adalah kasyaf sami. Kasyaf sami ini kita mengaji pada ini. Kasyaf sami ini adalah Allah mempermudahkan pendengarannya. Itu sebab pada bulan Ramadan, kalau kita ambil kata-kata daripada Ibrahim Al-Bajuri ataupun Ramadan Al-Murti, seorang ulama tasawuf yang saya suka mentor pada dia, sebab saya baca background dia. Dia kata kalau satu hari, bukan kata satu minggu, bukan kata satu hari dari pagi sampai petang, aku tidak diterjemahkan dengan tausiah nafsiah, supaya telinga aku tidak didengarkan benda-benda untuk mendidik hati, aku boleh jadi gila kepada Allah Ta'ala. Satu hari kita pagi sampai petang buat cerita bola macam mana itu. Kalau kita pagi petang malam, dia satu hari. Ada bayang kalau satu hari dia tidak mendengar tausiah nafsiah, maksudnya subuh dia tak dengar kuliah, tengah hari dia tak rapat, dia akan berkecamuk, dia akan menjadi seperti orang gila nakkan dan hakakan kemanisan tausiah nafsiah. Kerana Nabi sebut 3 hari kamu tidak mendengar kuliah, hati akan akan mati. Imam Ghazali lagi dia menyebutkan hari-hari, tetapi ini satu hari dalam perjalanan. Maksudnya malamnya ada kuliah, tapi pagi tak dengar, dia panas. Dia panas. Bayangkan. Maka itu sebab dikatakan pendengaran disebabkan kasyaf sami
adalah daripada khasyaf qalbi dan khasyaf sami. Itu orang yang Allah buka hijab, apa terimanya, kalau tak dengar pula dia panas. Itu masa orang yang buka. Ini maksudnya hati dia suka dengar pula. Aku kau tak dengar pula, aku panas, tak boleh dengar. Dia mesti nak dengar juga. Ni bagus, kita baik. Tapi kita di zaman, kita lagi nak minta pada kuliah. Kita balik kok. Kita lagi pulang, kita protes kok. Apa ada kuliah? Itu balik ni. Satu benda itu sebab ilmu kita tak ada. Itu sebab Nabi selalu doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, bagi aku ilmu yang bermanfaat supaya aku faham. Dengar ilmu dunia banyak. Sebab orang yang cenderung kat ilmu dunia, dia tak tahu mana satu batil, mana satu hak. Maka itu sebab dalam perkara-perkara ni kadang-kadang kita memperlekehkan benda-benda sunat. Contohnya apa? Angkat tabir lah. Orang tu kat tabir lah, sebab tak straight lah, ini semua kecil. Bukan yang benda tu. Saya kaki tak kelepek lah, ini macam-macam. Benda-benda yang melekeh-lekehkan, benda-benda yang boleh merosakkan ibadah kita, ini yang kita dahulukan. Bukan itu. Saya doa Al-Fatihah tak betul Ustaz. Ini tak penting hati kamu. Baca Al-Fatihah betul tak? Betul, cukup dah. Betul. Betul masalah. Tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ini dia betul. Rukun qalbi, fi'li dan qalbinya. Bukan rukun yang sunat-sunat ni semua. Tak penting benda ni semua. Bukan tak penting. Imam Ghazali kata orang yang cinta pada Allah, dia tidak memberat-beratkan fiqh, tetapi tidak memperlekehkan fiqh. Ada kena faham ayat ni. Dia tidak memberat-beratkan fiqh. Maksud memberatkan fiqh maksudnya terlampau berat sangat, pening kepala, ambil wudu ni, tak was-was, tak kena siku lah, ya Allah. Jadi pening, sampai kan balik nak pergi suruh, macam mandi hadas, basah. Nabi kata, boleh ni mahu. Sebab apa? Jamur tak kena, ada 4 line, rambut saya hilang tinggal 4 line. 4 line tak nampak ke dah? Tak rubuh, tinggal 3 lah memang. Jadi apa? Dia tak kena, tak katakan. Ini benda-benda yang boleh merosakkan. Ingat hadis Rasulullah SAW. Ingatlah wahai umat-umatku, bahawa sesungguhnya was-was itu adalah mainan iblis lanatul. Ini dah amin, tapi dah sebut lah. Kita dah cebok dengan was-was lagi. Was-was. Baca Qul a'udzu birabbil banyak kali, 10 kali baca. Hari-hari. Sebab iblis masuk ke kita was-was. Itu yang tak habis sampai 10 kali angkat. Ya? Sebab apa? Kita was-was. Akan habis. Kalau jadi imam, tak imam mahu. Kalau tu minta baca Fatihah sekali lagi. Ini sebab kenapa? Ini satu perbuatan yang Nabi dah sebut. Jangan kita was-was sangat. So was-was ini adalah satu orang yang memperlekehkan fiqh dan juga dia sampai dia memaafkan dia memberat-beratkan fiqh. Memberat-beratkan fiqh. Sebab dia kena beratkan ilmu dalam hati dia, qalbinya dan pendengaran telinganya. Orang yang mendengar telinganya, dia kata Imam Ghazali, satu dia ambil contoh daripada kitab tasawuf, kata Imam Ghazali. Ada nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya. Apabila Allah mempermudahkan telinganya mendengar kepada kuliah-kuliah agama, itulah satu nikmat yang Allah telah berikan bonusnya, yang ada pada diri manusia, tidak sama langit dan bumi. InsyaAllah Allah mudahkan kita dengan kuliah ni, tak sama dengan harta langit dan bumi. Ini bukan saya sebut lah, Imam Ghazali sebut. Dia bukan James Cook yang cakap, bukan Barack Obama sebut. Tetapi yang sebutnya Imam Al-Ghazali, pewaris baginda Rasulullah SAW. Tidak sama langit dan bumi, turun ke harta langit dan bumi. Tidak sama daripada Allah bagikan kita pendengaran untuk mendengar kuliah agama. Ini satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tanda Allah membuka hijab tersebut apabila telinganya suka mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Salah satu daripadanya. Dan yang ketiga adalah salah satu daripadanya, apabila telinganya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila sukar Allah memberikan pendengaran tentang benda-benda kejahatan. Itu sebabnya. Itu sebab kalau kisah ni dulu saya ada cerita dekat sini. Seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia hijabkan telinga dia daripada mendengar benda-benda yang sehat. Dan seorang wali Allah Taala, dia datang ke satu tempat, dia pindah ke satu tempat, duduk dalam satu rumah 3 tahun duduk di sana, akhirnya dia keluar, dia pindah. Orang kata, wah baguslah kau nak pindah. Kenapa? Dia wali. Dekat belakang rumah tu ada pusat pelacuran. Kat belakang rumah ada pusat pelacuran. Kemudian dia kata apa? Aku tak tahu ada pusat pelacuran kat belakang rumah aku. Loh, kau tak tahu, dah 3 tahun dah. Kau duduk sini 3 tahun dah lama dah. Sampai kau nak pindah pun kau tak tahu. Kenapa? Allah menuntukkan pendengarannya daripada mengetahui benda-benda maksiat. Walhal benda itu berlaku di belakang rumah dia saja. Nampak tak? Sebab Rasulullah SAW ditutupkan pendengaran dari kisah-kisah tentang kejahatan kaum ulama. Kedua kejahatan, kalau kita mengaji baca sirah Nabi Muhammad SAW, semua kejahatan ulama, tapi tak tahu cerita pun. Sebab Nabi sangat baik pada ulama.
Kalau kisah yang diketukkan anak Sayyidina Umar bin Khattab di zaman jahiliyah, Nabi tak tahu cerita, melainkan kata-kata itu keluar daripada mulut sahabat Rasulullah SAW. Dan ketika itulah Sayyidina Umar bertaubat pada Allah SWT dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, aku ni orang yang paling banyak dosa, anak aku bunuh. Dia Muhammad, ya, Nabi kata gitu. Nampak? Kita kalau orang bunuh orang, kita dah tahu dulu. Oh, kita dah tahu dulu. Oh, betul. Maksudnya kita kena takut. Sebab orang yang mengetahui cerita keburukan orang, itu tanda Allah hijab telinga dia daripada melakukan kebaikan. Tak salah dapat tahu khabar berita, maka cepat-cepat kita istighfar supaya Allah tak memilih kita dapat dengar benda-benda baik, benda-benda jahat. Dan seterusnya tanda-tanda Allah buka hijab tak pula di malam dalam Qadar ini adalah disebutkan kat sini adalah kasyaf basari. Apa maksud kasyaf basari? Kasyaf basari maksud apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan seseorang itu melihat benda-benda kebaikan. Kalau tadi hati, yang kedua tu daripada telinga dia, dan ketiga mata. Macam Rasulullah SAW dah tahu cerita kisah ni. Lalu baginda telah dipilih oleh Allah Ta'ala, dia dipilih oleh para sahabat, dan orang Yahudi ajak dia pergi bergembira di satu tempat, dan sampai di sana Allah telah menidurkan baginda. Ingat kan kisah apabila orang telah membawa Rasulullah SAW duduk sana, ada pusat hiburan, ada minum arak. Sampai kat sana Nabi tidur. Nabi tak tahu Nabi tidur. Nabi tidur, akhirnya Salman Bakar kata, bawakan baginda naik atas unta dan kita pulang ke rumah. Akhirnya sampai ke rumah, balik dari perang, baginda kata, oh dah sampai rumah dah, apa berlaku tadi? Nabi tak tahu. Sebab kenapa? Allah telah menutupkan pandangan Rasulullah SAW daripada nampak benda-benda kejahatan. Ni orang dikasihi oleh Allah. Orang dikasihi oleh Allah, Allah akan memelihara matanya daripada melihat benda-benda kejahatan. Itu sebab kalau kita melihat perempuan seksi, kita melihat benda-benda kemaksiatan, tengok orang buka aurat muda, pergi ke office tengok orang pakai skirt, kita mudah dapat tengok. Bahaya. Tapi kalau orang yang dah tak ada iman, dia akan takut. Oh, ni lah bonus nampak tengok nampak cenderung kepada skirt terbelah 3, 1, 2, 3, mudah kita tengok. Berhati-hati. Dalam hal begini, kalau pada hukum ulama tasawuf, ada benda-benda yang boleh diringankan, tapi dia ambil platform itu lah. Ada benda kita kena harum juga atas hukum dan murah. Contoh, kita nak berdakwah, perempuan itu pakai seksi. Pada tujuan dakwah, kita terpaksa pergi juga demi untuk menyelamatkan dia. Boleh pergi. Tapi tengok juga berapa banyak ilmu kita. Setakat ilmu kita sebesar kulit bawang ataupun sebesar kulit apple, jangan pergi. Kita pun sekian bulan termasuk grup dia juga. Jadi mesti mau kuat. Macam wali Allah SWT, dia punya kulit dia tebal, dia punya iman dia tebal, sampaikan dia sanggup pergi di mana? Dia sanggup pergi di ketika di dalam tempat pusat hiburan. Dia sanggup pergi di sana walaupun difitnah oleh masyarakat, kerana dia nak berdakwah kepada toke kepada pusat hiburan tersebut. Akhirnya dia toke pusat hiburan tersebut selama 2 tahun, dia dakwah di dalam pusat disko, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ni kita tengok juga siapa yang pergi. Kita kadang-kadang kita kena faham di segi itu ilmu tasawuf. 3 perkara yang Imam Ghazali kata. Fasyaf qalbi, daripada hati membawa kepada pendengaran dan membawa kepada mata. Saya suka dengar ayat-ayat ni. Dan ambillah ini sebagai kata-kata Imam Ghazali yang saya suka pegang pada ini. Kata Imam Ghazali, salah satu tanda sahabat tanya pada Imam Ghazali, ya Imam Ghazali, bagaimanakah mata aku ini melihat kepada benda-benda kebaikan? Dan supaya bagaimana aku boleh mengetahui bagaimana mata aku boleh melihat kepada kebaikan, dan Allah membuka hijab mata tersebut. Imam Ghazali jawab, yang pertama adalah salah satu ni, Allah mempermudahkan mata kamu melihat ulama-ulama. Nampak? Kita tengok ulama kita elak, jumpa Pak Ustaz, jumpa Pak Imam kita lagi, korang balik. Nanti kali ada aku pergi masjid, nampak? Saya cakap betul-betul. Ada orang dia jumpa ulama, dia takut. Saya tak tahu kenapa. Ni saya dulu, saya dulu mengaku juga. Tengok Pak Imam, lagi dia takut. Sebab kita memang ulama tengok balik. Di zaman-zaman sekolah dulu kan, zaman jahiliah. Alamak, Pak Imam, nanti kan suruh kita balik. Jadi, rupanya dia Allah bodoh ni kita. Kita tinggal zaman-zaman jahiliah. Ini rupanya kita tak terpilih oleh Allah. Maka doa kepada Allah, mudahkan hati kita, mata kita nampak kepada ulama. Yang kedua, sahabat tanya, ya Imam Ghazali, kalau lah tempat tu tak ada ulama jauh, siapa yang perlu tengok? Maka Imam Ghazali kata, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar mempermudahkan orang yang suka melangkah dirinya ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Tengok muka Pak Imam, tengok muka Haji Malik, tak apa, Alhamdulillah.
Maksudnya tengok muka Pak Imam, muka sesiapa, muka ejen di masjid yang suka pergi ke masjid. Kita makin lama makin jauh tak tengok muka orang di masjid. Siapa Pak Imam tak tahu masjid sendiri. Alah, tahu siapa lah. Tengok muka kenal, dia lupa nama, tak tahu. Ni dia faham. Besok kita nak kahwin jumpa Pak Imam juga. Besok anak kita mati, nak pergi jumpa Pak Imam juga. Nak baca talqin, Pak Imam juga. Rejab Syaban, nak buat penduri arwah, panggil Pak Imam juga. Tapi benda-benda sini kita jauhkan diri. Kita lebih suka pada orang kaya. Mati orang kaya tak tolong kita. Ada tak orang kaya tak tolong kita angkat jenazah? Saya tak mahu sebut, akan tahu jawapan. Ya? Kerana kita faham, kalau orang kaya bertakwa saja yang mampu nak turun dekat dalam, dia turun dekat dalam. Takwanya dia istirahat saja. Malah dia panggil budak kafiz dia. Panggil Pak Belawang budak kafiz dia datang. Dia mana dia keluar? Ustaz tolong baca kan doa untuk kesihatan. Panggil anak-anak murid Ustaz yang kafiz tu baca kat rumah saya. Saya nak keluar je. Doakan saya sekali Ustaz. Tapi dia dah sikit malah bagi nama je. Kekuatan bagi dia bagi apa je, nampak? Ni agama juga boleh. Saya tak mahu sebut hanya ini kita tak mahu macam tu. Duduk dalam masyarakat. Mesti join bergelap. Duduk sama-sama partidan. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebut dalam bahasa ilmu, orang yang tak ada dalam bahasa ilmu, walaupun dia duduk dalam bahasa ilmu, dia tidur pun Allah Ta'ala tetap naik ataskan, bawakan, aminkan, zikir. Dua perkara yang Nabi cabut di hadis kursi. Kan ada malaikat naik dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, siapakah orang dua perkara yang duduk dalam tu? Bahasa ilmu dan bahasa zikir. Dan ke malaikat naik atas balik. Malaikat cakap kepada Allah Ta'ala, dia turun, dia pergi U-turn balik. Kemudian malaikat dia kata, kenapa U-turn balik? Apa satu soalan, tak berhati nak tanya kepada Allah. Jumpa Allah. Ya Allah, apa berlaku kalau orang yang duduk dalam majlis ilmu atau majlis zikir, dia tak tahu apa pun, tapi dia duduk je. Ada aku nak bagi, nak cantik nama dia. Apa Allah? Cantikkan nama dia. Sebab dia masuk dekat dalam majlis ilmu. Dia majlis zikir. Datang, U-turn balik. U-turn lagi sekali, tanya, bagaimana pula yang tidur? Bagaimana pula yang tidur? Nampak? Malaikat dah tahu dah. Malaikat dah tahu dah akan berlaku dua ke. Pertama takkan apa-apa, yang kedua dia tidur. Pun Nabi kata, apa Allah sebut, kau cantikkan nama dia. Tetap, cuma gaya orang duduk depan dan duduk belakang tu berbeza sahaja. Ini kita belajar kitab lah, nanti akan tahu macam mana cara dia. Tapi bagaimana orang yang tidak tahu? Macam mana orang yang tidak masuk dalam komplot itu duduk dalam? Tak ada. Sebab kadang ramai orang tak tahu. Bagaimana orang yang duduk dalam majlis dan semua tengok TV? Sama tak? Dengan kuliah kat television, sama dengan pergi datang surau. Lain ke sama? Lain. Tak boleh kan sama. Kalau orang tak ada ilmu, dia akan cakap pun sama lah tu Ustaz. Apalah Ustaz, 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 10. Sama. Dia kena kita balik. Sama. Sebab ni dah bicara orang tidak ada ilmu. Orang yang dia akan faham perjalanan, tetapi dalam, tapi bukan pulaukan TV itu pula. Boleh dengar, tetapi dia television. Perkara-perkara ini hanyalah kepada ilmiah, tetapi tidak diangkat oleh para malaikat menurut dalam hadis atau orang yang turunkan dari hadis kursi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak sebut pasal television sebab dulu tak ada television yang faham. Tapi dia cakap ni live in person. Dia duduk dalam konteks dalam kuliah agama. Ini kena faham, baca hadis itu sebaik-baik. Kalau ada guru yang mengajarkan hadis 40 atau hadis kursi ni, hadis 40 tak ada. Dalam hadis kursi, mungkin ada merujuk pada ustaz-ustaz. Mungkin ustaz Zazan boleh, dia boleh datang kat sini, cuba kupaskan pengertian, dia boleh kupaskan balik. Berapa lagi ustaz, saya tahu mengaji, saya tahu nama-nama semua adalah banyak daripada pakar-pakar, daripada ada kursi semua ada juga nama-nama tersebut. Cuba belajar balik dengan mereka. Apa pengertian dengan hadis kursi tersebut? Tanda Allah sayang kepada makhluk, Allah berikan kedua ganjaran tersebut. Sebab hati kita kena ada bimbang, kenapa kita tidak dapat dipilih oleh Allah, kerana kita kecenderungan. Dan apa disebutkan orang yang pergi, sikit lagi insyaAllah. Yang pertama orang ulama, yang kedua orang yang pergi ke masjid, yang pergi ke masjid. Yang ketiga disebutkan oleh sahabat Imam Ghazali, siapakah tanda Allah Ta'ala memilih aku, mata aku dipilih oleh Allah Ta'ala selama iman, kata Imam Ghazali adalah yang ketiga, apabila seorang itu dipilih oleh Allah untuk melihat orang yang rapat dengan dirinya, orang yang baik. Maksudnya orang-orang baik. Dia tak pergi masjid tapi dia baik. Dia kerja kilang tapi jarang pergi masjid sebab dia sibuk kerja. Keluar bangun pun nak balik pukul 9 malam. Tapi dia jalan. Dia semayang dekat office dia. Ada tak orang ni? Ada kan? Dia tak pergi masjid. Bila dia asal Tuhan, baru dia boleh pergi. Bukan sebab dia tak nak pergi, sebab masa, sebab faktor kifayah pada diri dia. Masih pergi yang saya kenal, pergi luar negara. Tapi dia miskin, tapi dia baik. Pun kau boleh melihat
dan selemah-lemah iman. Lihatlah muka orang yang berada dalam saudara mara kamu sendiri, iaitu isteri dan anak. Nampak? Tengok muka isteri kita dapat apa? Dia balik tengok muka isteri kita. Oh, isteri kita seronok. Ni kita balik tengok isteri kita. Allah teman nyampah tu orang. Tengok muka isteri kita yang nyampah. Astagfirullah. Tengok muka isteri dapat pahala besar. Pahala besar. Itu sebab Nabi kata salah satu juga tanda gugur dosa melihat anak ketika tidur. Kan ada hadis tu. Tengok muka anak tidur, nak tidur. Kita nak tidur, tengok muka anak dulu nak tidur. Oh, kalau nak tidur kita. Dapat pahala ke? Bukan. Tengok anak pun semayang isyak lagi. Pada semayang isyak lagi lah banyak pahala lagi. Tapi jangan tak semayang isyak pula. Tengok anak dah syukur Ustaz, jadi dapat pahala. Isyak semayang, dia jadi lain pula. Jadi dah kepada hukum syiah lagi. Jadi inilah mudah-mudahan hasad dengki itu warisan iblis. Maka jangan kita letakkan diri kita termasuk dalam golongan orang yang hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali insya-Allah Lailatul Qadr khairun min alf syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Dan Allah Taala mengarahkan malaikat untuk mengatur diri kita, dan kita kena mohon kepada Allah supaya kita dipilih oleh Allah Taala untuk diaturkan jadi penyaksian besok ketika di padang mahsyar bila kita mati besok. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ganjaran sampai bila? Sampai pada besok. 10 malam terakhir. Tidak ada pada bulan yang lain. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila dia dengar pada masuk air raya, dia akan menangiskan air matanya setiap 27, 28 bulan Ramadan. Kalau kita baca sirah, pada sirah kisah-kisah Sayyidina Abu Bakar. Sebab kalau anda biarab sampai kita di Mekah, bulan umrah air raya, jangan pergi umrah bulan puasa, nak raya ketika raya di sana. Raya pertama bulan ni punya Nabi tengok takbir dia. Takbir dia macam ni. Takbir dia akan menangis, dan besok baru dia gembira. Menangis pada waktu malam ni kerana Ramadan akan pergi. Silap pula Ramadan kita ni Ramadan terakhir, kita tak tahu. Saya pun tujuh hari saya juga takut nanti Ramadan kita hari ni kita jumpa, besok mana je balik? Kita tak tahu dah saya macam banyak tempat. Mereka cakap mana haji ni. Ustaz tahu ke mana haji ni yang meninggal. Dulu arwah mak saya pun macam tu juga. Haji mana pun boleh haji. Dia datang, mak saya pernah cakap, mungkin bulan ni adalah tahun ni adalah tahun terakhir ibu Ramadan. Tak ada lagu, kita rasa dekat hati dia. Tapi tahun ni ternyata dah 22 hari dia tidak benar, sama maksudnya Ramadan tahun lepas dan Ramadan terakhir. Mungkinkah kita benda ni pasti benar, tidak tahu tahun berapa. Maka tersebut jadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul membawa kepada kemesahan rasanya. Ada banyak lagi masa ni, dah 24 malam ni 23 kan. Malam ganjil 4, 5, 3 malam, 3, 5, 7, 9, 4 malam. Maka dekatkan diri kita kat surau masjid. Kalau tak sempat nak datang masjid, kiam di rumah, semayang taubat. Dan paling penting semayang taubat, jangan banyakkan kepada benda-benda yang lain-lain. Kemudian taubat dan zikir yang banyak, kalam dan dengan kasar, dengan nafi isbat, menafikan segala-galanya la ilaha illallah kepada hati kita. Semata-mata Allah yang menggerak diri kita. Kita bukan kepada kita. Jangan hilangkan sifat-sifat rendah diri. Datangkan sifat kemahuan, rasa takabur itu semua kita kena buang. Jadikan diri kita sentiasa hina di sisi Khalik, di sisi Allah Subhanahu. Walaupun kita hafal Quran pun, kita ada lemah di sisinya. Kalau kita pemimpin pun, kita ada lemah di sisinya. Kalau kita imam, kita ustaz, kita hebat di mana pun, itu semua adalah pilihan Allah sejak azali lagi. Dipilihnya saya menjadi ustaz, pilihan siapa? Pilihan Allah. Dipilihnya Haji Malik menjadi presiden, cari ustaz, disuruh pilihnya siapa jadi imam kat sini. Semuanya adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Bukan sebab kita tiada tak. Tak kena mana langsung iktilas kita daripada hidup kita. Melainkan semuanya datang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kita dan perbuatan kita segala-galanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita merendahkan diri kepada Allah. Dan saya mewakili, saya mewakili keluarga saya juga, mewakili kepada keluarga saya. Saya mohon ampun dan maaf selama hampir bertahun saya mengajar di sini. Saya ada salah dan silap, sebab besok saya nak balik ke pondok. Jadi kalau ada salah dan silap, saya minta ampun dan maaf. Kalau mungkin terkasar bahasa, terkasar kalau kita dengar ustaz bercakap kasar, demi Allah, demi Rasul, apa yang saya cakap ini bukanlah untuk anda, sebenarnya untuk diri saya juga, untuk membentukkan satu perkongsian, menghambakan diri ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama hari raya mohon saya batin kepada anda semua, dan semoga dosa saya yang hina ini diampun oleh anda, yang bagi saya agak terlalu baik bagaimana mata saya zahir.
Wallahu a'lam. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dari siapa itu datang dari siapa saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashma'. Ya Allah, kita kami selamatkanlah surau ini ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat yang sentiasa mendapat keberkatan ya Allah. Pilihlah tempat surau sedari ini sering didatangi oleh ulama-ulama ya Allah. Jadikanlah surau ini didatangi oleh semua pewaris-pewarismu ya Allah. Agar menjadi penyaksian esok ketika kami dipanggil nama kami oleh Rasulullah SAW. Setidaknya ya Allah, jika Rasulullah tidak mengenal kami dikenali oleh para ulama dan pewaris-pewaris baginda, sehingga nama kami dikejar-kejar disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengenal kami, barulah syafaat itu diterima ya Allah. Apalah kiranya kalau kami beribadah, seandainya ya Allah Nabi Muhammad SAW tidak mengenal kami ya Allah. Apalah guna kami beribadah seandainya rahmat Allah Ta'ala, rahmat-Mu tidak ada pada kami ya Allah. Sesungguhnya baginda mana mengatakan rahmat Allah SWT, syafaat baginda Rasulullah SAW yang boleh membawakan kami untuk masuk ke dalam syurga ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, istiqamahkan kami ya Allah. Seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, Kau pilih Ramadan ini adalah Ramadan yang sering bertakwa kepada-Mu ya Allah. Agar dapat kami menyucikan segala dosa kami, nak dipikirkan dosa kami daripada bujang hingga sekarang ya Allah. Terlalu banyak ya Allah. Banyak dosa kami nak dihimpunkan menghadap diri-Mu ketika di padang mahsyar. Belum sampai di padang mahsyar di sekaratul maut, dan sehingga kami berada di dalam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, yang akan ditanyakan oleh-Mu tentang apa dosa-dosa kami. Malu kami nak menghadapkan diri kami dengan-Mu ya Allah. Maka cucilah hati kami ya Allah, bersihkan diri kami ya Allah. Maka pilihlah kami dalam melakukan perbuatan, dan istiqamahkan kami ya Allah dalam menuju Idul Fitri ini, dalam pembentukan menuju mujahid dan cinta kami kepada-Mu ya Allah. Selamatkan umat Islam di Palestin ya Allah. Amin. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Tidak ada upaya bagi kami nak berperang ya Allah. Amin. Kerana kami tidak mampu ya Allah. Tetapi setidak-tidaknya dengan kiriman doa yang terlalu kecil ini ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang berada di Gaza. Amin. Yang dihantam oleh Yahudi laknatullah ya Allah. Amin. Selamatkanlah keluarga-keluarga MH17 ya Allah. Amin. Yang berkesahan yang selama-lamanya, yang mereka agak merindui kerana keluarga ini berakhir raya di sini ya Allah. Selamatkan, tenangkanlah hati mereka. Dan ujian-Mu ya Allah, kami percaya ya Allah, ujian-Mu ada petanda baik yang membukakan segala makrifat agar mereka mencintai kepada-Mu. Dan ini datang daripada perbuatan-Mu juga ya Allah. Tiada upaya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.